Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Fadila dan rakan-rakan. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk kami mengenai kelestarian bahasa etik Bacau. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syahira binti Saplar Sidiwa, pemegang nombor matriks BA 24110513. Okey, baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, negeri Sabah merupakan salah satu negeri yang terkenal dengan kepelbagaian etnik dan kaum di dalam kalangan masyarakatnya, di mana terdapat lebih daripada 33 kumpulan pribumi yang berkomunikasi dengan 50 bahasa dan 80 dialek yang berbeza di setiap kaum. Menurut Saidatul Nurnis, Halina Senra, Muhammad Sauki dan Muhammad Rizal pada tahun 2012 menyatakan bahawa orang Bacau boleh dibahagikan kepada dua kelompok utama, iaitu etnik Bacau yang tinggal di pantai timur yang menduduki sekitar kawasan Udat, Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Tawau dan Sempurna, dan satu lagi adalah etnik Bacau yang tinggal di pantai barat, iaitu menduduki kawasan sekitar daerah Putatan, Tuaran, Papar dan Kota Belut. Untuk pengetahuan, etnik Bacau yang tinggal di pantai timur dikenali sebagai Bacau Laut, manakala yang tinggal di pantai barat pula dikenali sebagai Bacau Sama. Pertempatan etnik ini adalah berbeza-beza mengikut ciri-ciri Bacau yang diwarisi oleh setiap kawasan pesisir pantai maupun daripada secara turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Antara dua kelompok ini dapat dilihat melalui kegiatan harian mereka, di mana kegiatan harian mereka ini adalah berbeza-beza mengikut tempat yang mereka huni, di mana terdapat penternak, petani, pesawat dan nelayan di kalangan mereka. Dapat dilihat apabila Bacau Sama dikenali sebagai Cowboy Sabah disebabkan oleh kemahiran mereka dalam menunggang kuda. Kala Bacau Laut pula dikenali sebagai Sea Gypsy ataupun Sea Nomad kerana terkenal dengan kegiatan harian mereka, iaitu sebagai nelayan, petani dan penyelam, serta kehidupan mereka bergantung kepada kehidupan laut. Lihat perbezaan ini, kita boleh melihat pada peta yang dipaparkan, di mana rujukan yang berwarna biru merupakan Bacau Pantai Timur Barat dan pink merupakan Pantai Timur dan yang warna kuning adalah lain-lain lah. Itu jelaslah bahawa etnik Bacau ini merupakan salah satu etnik yang unik, di mana walaupun mereka berkomunikasi dalam bahasa yang sama, budaya dan adat perasaan mereka yang sama, namun sebaliknya mereka mempunyai perbezaan di antara mereka, di mana mereka memiliki ciri-ciri Bacau yang tersendiri mengikut turun-temurun yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Oleh itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan teruskan pembentangan dengan slide yang seterusnya yang akan dibentangkan oleh rakan saya. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk menyelidik secara terperinci mengenai penggunaan bahasa Bacau di kalangan mahasiswa dan siswa. Antara objektif kajian ialah membincangkan punca keputusan bahasa Bacau, yang kedua membincangkan kesan keputusan bahasa Bacau, dan yang ketiga membincangkan kepentingan bahasa Bacau, keempat menganalisis cabaran dalam melestarikan bahasa Bacau, dan yang akhir sekali adalah membincangkan usaha melestarikan bahasa Bacau. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan untuk kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kajian perpustakaan melalui analisis dokumentasi sepenuhnya. Antara dokumen yang digunakan adalah laman web, majalah, dan juga artikel. Seterusnya, bagi kategori umum. Responden yang menjawab kepada soalan-soalan yang diberikan bagi umur 18 hingga 20 tahun sebanyak 71.4% yang menjawab soalan-soalan yang diberikan. Bagi umur 21 hingga 24 tahun sebanyak 28.6% yang menjawab soalan-soalan yang diberikan. Bagi kategori umur 25 hingga 30 tahun 0%. Begitu juga dengan 31 tahun ke atas sebanyak 0%. Nama saya Nur Azimah binti Osman, nombor metrik BA 24110629. Dapatan kajian yang telah dilakukan mengikut analisis kajian, adakah anda menggunakan bahasa Bacau di rumah? 43% bersamaan 6 orang mengatakan ya dan 57 bersamaan 8 orang mengatakan tidak. Hal ini kerana mereka lebih menggunakan bahasa dominan ketika berkomunikasi sesama mereka. Seterusnya, adakah anda menggunakan bahasa Bacau di universiti? 29% bersamaan 4 orang responden mengatakan ya, manakala 10 orang responden mengatakan tidak. Ini disebabkan mereka lebih selesa menggunakan bahasa Melayu yang dikenali sebagai bahasa rasmi. Selain daripada itu, adakah anda menggunakan bahasa Bacau ketika berada di luar kawasan universiti atau di luar kawasan rumah? 7 orang responden mengatakan ya dan 7 orang responden mengatakan tidak. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih selesa menggunakan bahasa yang mudah difahami sesama mereka.
Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Garcia, nombor matriks BB24161103. Dapatan kajian yang telah dilakukan mengikut analisis kajian berapakah? Skala kefasihan Anda menggunakan bahasa Bajau. Okey. Seramai 5 orang responden bersamaan dengan 35.7% fasih dalam skala 1. Seramai 1 orang responden bersamaan dengan 7.1% fasih dalam skala 2. Seramai 3 orang responden bersamaan dengan 21.4% fasih dalam skala 3. Seramai 2 orang responden bersamaan dengan 14.3% fasih dalam skala 4. Dan seramai 3 orang responden bersamaan 21.4% fasih dalam skala 5. Okey, skala 1 hingga skala 5 ni menunjukkan seberapa fasih seseorang individu dalam bertutur dengan bahasa Bajau ni. Okey, seterusnya, siapakah yang bertutur dalam bahasa Bajau kepada anda dalam kehidupan seharian? Okey, seramai 5 orang responden bersamaan dengan 35.7% merupakan ibu bapa, manakala adik-beradik tiada. Lepas tu, seramai 3 orang responden bersamaan dengan 21.4% merupakan datuk dan nenek, manakala makcik dan pakcik pula tiada. Seramai 1 orang responden bersamaan dengan 7.1% merupakan sepupu, dan seramai orang responden bersamaan dengan 14.3% merupakan rakan, manakala pencara pula tiada. Seramai 3 orang responden bersamaan dengan 21.4% merupakan tidak ada. Okey, daripada hasil dapatan kajian siapakah yang bertutur dalam bahasa Bajau ni, dapatan kajian ini menerangkan siapa yang individu membawa bertutur dalam bahasa Bajau dalam kehidupannya seharian. Didapati lebih ramai lah individu bertutur dalam bahasa Bajau dengan ibu bapa berbanding yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syakira binti Abdullah, nombor matriks BP24110509. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan tentang faktor-faktor berlakunya kemerosotan penggunaan bahasa Bajau. Seperti yang kita tahu, pada masa kini penggunaan bahasa Bajau semakin kurang digunakan dan mula dipinggirkan. Oleh itu, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Salah satu faktor berlakunya kemerosotan penggunaan bahasa Bajau adalah disebabkan pengaruh sistem pendidikan. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di Malaysia hanya menerapkan bahasa Melayu dan bahasa global seperti bahasa Inggeris dalam sesi pembelajaran mereka kerana bahasa tersebut sangat penting dalam proses mencari pekerjaan. Oleh itu, pendidikan untuk bahasa etnik sendiri kurang ditekankan dan diajar di bangku sekolah maupun IPTA. Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya kemerosotan penggunaan bahasa Bajau adalah disebabkan pengaruh persekitaran. Hal ini kerana penduduk yang tinggal di kawasan bandar akan dominan menggunakan bahasa global dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini disebabkan mereka terpengaruh dengan penduduk yang pelbagai di kawasan tersebut. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa penggunaan bahasa Bajau memang kurang digunakan di kawasan bandar kerana mereka lebih terdedah dengan pelbagai bahasa lain seperti Melayu dan English. Di samping itu, pengaruh bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga merupakan salah satu faktor kemerosotan penggunaan bahasa Bajau. Dewasa ini, kebanyakan lapisan masyarakat terutamanya generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai alat perhubungan dan komunikasi mereka. Hal ini kerana bahasa tersebut lebih sering didengar dan digunakan pada masa kini berbanding dengan bahasa Bajau. Akhir sekali, faktor berlakunya kemerosotan penggunaan bahasa Bajau adalah disebabkan kurangnya media dan teknologi berkaitan dengan penggunaan bahasa Bajau. Hal ini kerana pada masa kini, kebanyakan media dan teknologi hanya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam penyiaran mereka, sebagai contoh melalui televisyen dan siaran radio. Akhir kata daripada saya, kemerosotan bahasa Bajau adalah disebabkan masyarakat itu sendiri kerana mereka lebih mengutamakan bahasa nasional dan bahasa global berbanding dengan bahasa etnik mereka sendiri iaitu bahasa Bajau. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama dalam memartabatkan bahasa Bajau agar tidak pupus dan dilupakan kerana bahasa tersebut merupakan salah satu warisan identiti bangsa di Malaysia. Sekian, terima kasih. Nama saya Yana Nurul Izzati binti Daud, nombor matriks BA24110576, dan saya akan membentangkan tentang pesan keputusan bahasa. Pesan keputusan bahasa yang pertama ialah kehilangan identiti budaya. Kehilangan identiti budaya ini adalah merupakan ciri-ciri unik, nilai, tradisi dan kepercayaan yang membentuk identiti sesuatu masyarakat yang semakin berkurang dan hilang kian hari. Ini berlaku kerana budaya suatu masyarakat yang semakin dilupakan ataupun digantikan oleh pengaruh budaya lain, yaitu juga
dapat dikesan dalam penggunaan bahasa ibunda. Sebagai contoh, generasi muda lebih cenderung bertutur dalam bahasa asing seperti Inggris walaupun di rumah yang menggantikan bahasa ibunda. Mereka juga lebih cenderung belajar dengan menggunakan bahasa asing seperti Inggris dan Mandarin untuk tujuan pekerjaan atau pendidikan karena mempunyai pemikiran bahwa mempelajari lebih dalam lagi tentang bahasa Bajau tidak dapat membantu mereka di masa akan datang. Seterusnya adalah kerentanan hubungan sosial. Kerentanan hubungan sosial ini adalah menunjuk kepada suatu kejadian di mana hubungan antara masyarakat itu menjadi tegang yang terjadi akibat beberapa punca yang salah satunya adalah berpunca dengan kefasihan bahasa etnik. Ini dikatakan karena majoriti generasi muda sekarang kini kurang bertutur dalam bahasa etnik yang menyebabkan terdapat jurang antara generasi muda dan generasi tua di mana sebagian daripada mereka hanya dapat bertutur dalam bahasa etnik dan tidak fasih dalam bahasa Melayu. Kesannya hubungan antara kedua generasi ini semakin tidak baik yang menyebabkan peratusan berlakunya keputusan bahasa Bajau semakin meningkat. Ini dapat dibuktikan melalui kajian yang kami lakukan melalui Google Form dalam kalangan pelajar Universiti Melayu Malaysia Sabah, yang mana majoriti skala kepastian bahasa Bajau bagi pelajar pembahasa Bajau adalah pada tahap yang sangat lemah. Akhir sekali adalah kesan keputusan bahasa yang dapat dilihat adalah kehilangan pengetahuan tradisional. Menurut Muhammad Abed Al-Jabiri, tradisional dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diwarisi manusia dan dari ibu bapa bermula dari kedudukan, warisan dan status sosial. Kehilangan pengetahuan tradisional ini merujuk kepada keadaan di mana pengetahuan tradisional di mana suatu individu atau sesetengah masyarakat yang telah melupakan atau tidak mengetahui tentang pengetahuan tradisional bagi etnik mereka. Apabila satu etnik itu pupus atau hilang, ilmu tradisional seperti ilmu pertanian, amalan perubatan juga akan hilang di telan waktu yang menyebabkan kesukaran untuk melestarikan warisan tradisional yang diwarisi turun-temurun. Hal ini dikatakan karena bahasa merupakan kaidah utama menyampaikan suatu pengetahuan tradisional. Ini juga berlaku karena kurang pendokumentasian terhadap sesuatu teknik tersebut yang kebanyakan pengetahuan tradisional tidak direkod dan hanya diajar melalui ataupun secara lisan yang menyebabkan suatu kaidah atau penggunaan tradisional itu hilang karena generasi tua tersebut meninggal dunia dan membawa pengetahuan itu yang menyebabkan ia turut hilang. Kesan ini terus menyebabkan suatu etnik dan bahasanya akan tidak lagi dikenali dan juga akan hilang. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Nur Akila binti Dola dengan nomor matriks BB 241611015 daripada kumpulan 6. Saya akan menerangkan tentang kepentingan melestarikan bahasa. Bahasa adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia yang bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai penjaga identiti budaya dan tradisi sesebuah masyarakat. Namun, dengan globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, banyak bahasa terancam punah. Oleh itu, pelestarian bahasa menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan warisan budaya kita tetap hidup. Yang pertama ialah pemeliharaan identiti budaya. Bahasa adalah intipati budaya dan tradisi sesuatu komuniti. Ia menghubungkan masyarakat dengan sejarah dan nilai-nilai warisan mereka. Yang kedua ialah pelestarian pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Banyak ilmu dan hikmah tradisional disampaikan melalui bahasa. Memelihara bahasa bermakna menjaga pengetahuan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Yang ketiga ialah memperkukuh keharmonian sosial. Bahasa adalah alat komunikasi yang utama dalam sesebuah masyarakat. Dengan melestarikan bahasa, perpaduan dan keharmonian sosial dapat dipertahankan. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan akses kepada ilmu. Bahasa adalah asas dalam pendidikan. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam dalam sesebuah bidang, seseorang perlu menguasai bahasa yang digunakan. Dengan melestarikan bahasa, kita memberi peluang kepada anak-anak dan generasi muda untuk belajar dengan lebih mudah dan memahami konteks budaya mereka dengan lebih mendalam. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga keberagaman linguistik global. Melestarikan bahasa bukan hanya penting bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menyumbang kepada keberagaman linguistik global.
Keberagaman bahasa ini memperkaya pemahaman kita tentang cara hidup, sistem nilai dan cara berfikir yang berbeza. Sebagai kesimpulan, melestarikan bahasa adalah usaha penting untuk menjaga warisan budaya, pengetahuan tradisional dan keharmonian sosial. Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada sesebuah komuniti tetapi juga memperkaya dunia dengan keberagaman budaya dan linguistik. Oleh itu, setiap individu dan masyarakat perlu memainkan peranan dalam memastikan bahasa-bahasa yang ada tetap hidup dan diguna oleh generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Aina binti Densi, nombor matriks BB24110129 akan membentangkan cabaran melestarikan bahasa. Cabaran pertama, pengaruh globalisasi. Bahasa antarabangsa seperti English mendominasi pendidikan, teknologi dan ekonomi menyebabkan bahasa tempatan semakin terpinggir. Kedua, kurangnya minat generasi muda. Generasi muda lebih cenderung mempelajari bahasa yang dianggap berguna seperti English, sementara nilai bahasa ibunda semakin diabaikan. Yang ketiga, penurunan penutur asli. Pembandaran dan migrasi menyebabkan generasi muda tidak lagi mempelajari bahasa ibunda, menjadikannya hanya digunakan oleh golongan tua. Yang keempat, kekurangan sokongan pendidikan. Bahasa minoriti sering tidak dimasukkan dalam sistem pendidikan dan kekurangan bahasa pengajaran memburukkan lagi keadaan. Dan terakhir, stigma sosial. Bahasa tertentu dianggap simbol status rendah menyebabkan ramai penutur malu menggunakannya. Sekian, terima kasih. Oke, nama saya Nur Atika, nomor matriks BB24110607, ingin membincangkan berkaitan usaha-usaha untuk melestarikan bahasa Bajau. Kita sudah maklum bahawa usaha-usaha untuk melestarikan bahasa Bajau ini amatlah penting untuk dilakukan terutamanya oleh penutur bahasa Bajau ini sendiri. Tanpa adanya usaha yang bernas ni, bahasa Bajau ni akan hilang dengan begitu sahaja pada bila-bila masa. Oleh itu, terdapat banyak usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk melestarikan bahasa Bajau ini. Usaha yang pertama ialah peranan ibu bapa kita sendiri. Kita sudah mengetahui bahawa ibu bapa ni merupakan pendidik kita sebagai seorang anak. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk bertutur dalam bahasa Bajau sejak mereka kecil lagi. Dengan itu, anak-anak dapat bertutur dengan lancar dan fasih apabila mereka dididik sejak mereka kecil lagi. Tidak dinafikan pada zaman yang moden ini amatlah susah bagi ibu bapa untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini kerana dunia moden dengan teknologi ini, anak-anak terlihat sangat suka untuk bertutur dalam bahasa Inggeris kerana mereka menganggap bahasa Inggeris itu adalah bahasa yang menarik untuk dituturi. Tapi jika ibu bapa berjaya mendidik anak-anak mereka untuk bertutur dalam bahasa Bajau, itu membuktikan sebagai suatu kebanggaan dalam usaha ibu bapa mengajari anak-anak mereka berkaitan bahasa Bajau ini. Usaha seterusnya ialah kempen kesedaran berkaitan bahasa Bajau. Kempen kesedaran ini perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dengan bantuan pihak penduduk setempat. Usaha ini perlu dilakukan secara besar-besaran sehingga ke peringkat antarabangsa agar bahasa ini dapat dikenali oleh seluruh dunia berkaitan betapa uniknya bahasa ini sendiri. Seterusnya, usaha yang seterusnya ialah melalui media sosial. Kita sudah mengetahui bahawa media sosial ni boleh membantu kita untuk menyebarkan maklumat. Dengan itu, kita boleh menyebarkan atau berkongsi bahasa Bajau ini kepada orang ramai melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, IG dan TikTok. Penutur bahasa Bajau ini boleh membuat konten-konten yang berunsurkan pengajaran ataupun asal-usul ataupun cara untuk bertutur bahasa ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Saidatul Akmal binti Mazran, nombor matriks BQ24110107. Jadi bagi penutur pembentangan ini, saya dapat simpulkan bahawa bahasa Bajau memainkan peranan yang penting untuk membina jati diri dan rasa bangga terhadap warisan bangsa. Hal ini juga dapat dilihat melalui penggunaan bahasa asing yang semakin meluas dan menyebabkan bahasa tempatan semakin terpinggir dan juga kurang digunakan oleh masyarakat. Usaha dalam melestarikan bahasa Bajau ini bukan sahaja melibatkan pihak kerajaan, tetapi juga melibatkan semua pihak, termasuklah pihak sekolah dan ibu bapa. Oleh itu, usaha mewujudkan kempen kesedaran dapat membantu masyarakat untuk mengetahui secara umum mengenai kewujudan bahasa Bajau. Oleh itu, peranan pelbagai pihak haruslah diterapkan agar bahasa tempatan tidak dipinggirkan, terutamanya kepada generasi muda, supaya dapat diwarisi dari generasi ke generasi yang lain pada masa akan datang.